Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda menonton cerita di Sebalik Berita lebih kurang dalam 2-3 hari ini, iaitu 8 November ini, iaitu hari penamaan calon bagi PRN Melaka, diikuti 16 November bagi undi awal dan juga 20 November bagi hari mengundi umum bagi PRN Melaka. Setakat waktu ini, setakat jam 5 petang ini, secara rasminya hanya parti DAP sahaja yang telah pun mengumumkan dan juga telah pun memberitahu calon-calon untuk bertanding bagi Pilihan Raya Negeri Melaka. Dan kalau diikutkan, DAP menampilkan dua calon muka baharu pada Pilihan Raya Negeri Melaka, iaitu pada 20 November ini, dan ini dipetik daripada apa yang disebutkan dalam sidang media yang kami siarkan sebentar tadi oleh Setiausaha Agong DAP Lim Guan Eng, yang mana mengatakan semua 8 calon daripada parti itu yang akan bertanding pada PRN Melaka akan menggunakan logo Pakatan Harapan. Dan beliau berkata demikian dalam satu sesi sidang media yang disiarkan di Facebook DAP Malaysia pada sebentar tadi. Dan kalau diikutkan sebelum ini, dimaklumkan Barisan Nasional pula akan mengumumkan calon-calon yang akan bertanding pada Pilihan Raya Negeri ini, iaitu Pilihan Raya Negeri Melaka pada hari Sabtu, iaitu pada hari esok 10 pagi. Dan ini dimaklumkan sendiri oleh Setiausaha Agong UMNO Datuk Seri Ahmad Maslan, yang mana mengatakan pengumuman itu juga akan dibuat secara atas talian, iaitu menerusi platform Facebook FB UMNO Online tanpa penganjuran sebarang majlis. Kalau saya boleh siarkan ataupun kongsikan kepada anda, ini adalah kenyataan media yang dikeluarkan oleh DAP, oleh Setiausaha Agong DAP, yang mana menyatakan beberapa 8 ahli Dewan Undangan calon bagi ADUN untuk bertanding pada Pilihan Raya Negeri Melaka, iaitu N07 bagi Dun Gadek adalah Saminathan, anak lelaki Ganesan. Bagi Dun N15 Pengkalan Batu, calon yang diketengahkan DAP adalah Muhammad Danish Zainuddin, iaitu calon muka baharu. Seterusnya N16 Aikeroh Kek Ciyi, calon bagi Dun Kesidang Alexia Shu Chin, ADUN calon bagi kawasan ataupun Dun Kota Laksmana Lau Chi Leong, bagi calon Duyung Damian Yo Shin Lee, seorang lagi calon baharu di Dun Bandar Hile Ling Chow Yin, dan seorang lagi calon yang diketengahkan DAP pada PRN Melaka pada kali ini ialah Teh Kok Q bagi kawasan Dun Bemban. Dan calon-calon ini akan bertanding di bawah logo Pakatan Harapan. Ini adalah kenyataan media yang dikeluarkan oleh Setiausaha Agong DAP yang juga ahli Parlimen Bagan yang berhormat Lim Guan Eng sebentar tadi yang kami siarkan juga sidang medianya. Baik, untuk waktu ini saya nak bersama dengan Mujibu Abdul Muiz, penganalisis politik UiTM. Assalamualaikum Mujibu. Waalaikumsalam Budi. Mujibu, setakat ini yang seperti yang dimaklumkan hanya DAP sahaja secara rasmi telah mengumumkan calon-calonnya. Ada beberapa lagi parti lain masih lagi dalam tempoh 2-3 hari ini dikatakan akan mengumumkan calon-calon mereka sebelum penamaan calon. Mungkin untuk waktu ini DAP mengumumkan dua calon daripada 8 calon yang diketengahkan pada PRN Melaka adalah muka baharu. Sebelum ini, baru-baru ini juga UMNO mengatakan hampir ataupun 90% calon-calon yang akan diketengahkan pada Pilihan Negeri ini juga adalah muka baharu. Adakah pada pandangan Mujibu, adakah strategi untuk parti-parti politik untuk kali ini menggunakan muka baharu ini adalah satu strategi pada pandangan Mujibu? Ya, saya berpendapat dalam apapun strategi yang dilakukan, jelas meletakkan calon yang sesuai itu adalah salah satu prasyarat bagi menjamin kemenangan. Ya. Apa yang kita dinyatakan winnable candidate itu salah satu faktor yang menentukan kemenangan. Jadi kalau kita lihat dalam konteks DAP ini, yang saya lihat calon baru itu hanya 2 dan ada pertukaran. Daripada contohnya macam Teh Kok Q yang sekarang ini bertanding di Dun Bemban, yang sebelum ini adalah Adun Aikro kalau saya tak silap, pertukaran ini Bandar Hile daripada pertukaran ini barangkali melihat kepada ketokohan Teh Kok Q ini untuk bertanding di satu kawasan yang boleh dikatakan satu kawasan yang begitu kuat dengan UMNO di Parlimen Jasin, terutamanya di dalam konteks Dun Bemban itu sendiri. Walau bagaimanapun saya rasa
strategi parti masing-masing itu memang bergantung kepada siapa jeneral perang dia nanti. Dan sudah tentulah kita masih lagi menantikan siapakah pula calon daripada terutamanya Barisan Nasional dan juga Perikatan Nasional. Kerana jelas kita setelah apa yang berlaku dengan pengumuman bahawa tidak akan ada satu kerjasama strategik terutamanya di antara Barisan Nasional dan juga Perikatan Nasional, maka pertandingan 3 penjuru itu nanti akan berlaku. Maka di dalam konteks 3 penjuru, kekuatan calon akan main peranan. Jadi untuk DAP barangkali sudah selesai, mereka nampaknya mahu mempertahankan 7 kerusi yang dikatakan selamat bagi DAP dan cuba untuk mengekalkan kerusi-kerusi yang dimenangi, yang dirampas daripada Barisan Nasional, terutamanya Beban dan juga Gadik, yang bagi saya barangkali agak kritikal kerana kerusi ini dimenangi oleh DAP dengan jumlah majoriti yang begitu nipis. Jadi kita tengok bagaimana perkiraan ini nanti, mampukah mereka mempertahankan dengan pengekalan calon di Gadik iaitu G. Saminaden dan juga pertukaran Tee Kok Yew daripada Bandar Hilir kepada Beban ini memberi hasil kepada DAP terutamanya Pakatan Harapan. Mujibur, sebelum kita melihat kepada faktor calon personaliti calon itu lebih besar daripada faktor pengaruh parti politik yang akan bertanding, mungkin pada waktu ini mungkin ada yang tertanya kenapa DAP mengumumkan terlebih dahulu sebelum Pakatan Harapan ataupun tidak mengumumkan sekali calon-calon bagi yang bertanding untuk PRN Melaka ini. Ya, ini barangkali ada satu persoalan yang mungkin dilihat barangkali DAP lebih bersedia, tetapi dalam konteks Pakatan Harapan, saya rasa tidak ada masalah bagi DAP untuk mengumumkan kerana jelas pengumuman oleh Setiausaha Agung DAP seperti tadi jelas mengatakan bahawa walaupun calon ini dikemukakan oleh DAP dan lebih awal berbanding dengan parti-parti lain di dalam Pakatan Harapan, terutamanya PKR dan juga Amanah, tetapi mereka dengan jelas mengatakan mereka akan bertanding di bawah lambang Pakatan Harapan. Jadi saya rasa ini tidak timbul isu, dan apatah lagi barangkali keputusan Amanah juga yang katanya mungkin malam ini ataupun mungkin esok selewat-lewatnya akan mengumumkan calon, dan juga PKR itu saya rasa adalah bersifat pengesahan saja. Cuma kalau kita melihat dalam konteks Pakatan Harapan, barangkali DAP memiliki peluang yang lebih cerah untuk memenangi kerusi-kerusi DUN selamat di Melaka ini, terutamanya apabila kita bercakap tentang kelemahan Barisan Nasional ataupun ketidakmampuan komponen bukan Melayu Barisan Nasional untuk menyaingi DAP, maka DAP barangkali mempunyai sedikit kelebihan dan beranggapan mengumumkan calon dengan lebih awal itu barangkali memberi kelebihan kepada mereka berbanding dengan Barisan Nasional yang setakat ini masih mengekalkan setia kawan dengan memberikan kerusi-kerusi tertentu kepada MCA dan MIC. Tapi itulah apa yang kita saksikan, trend 2008 membawa kepada 2013 dan sudah tentu 2018. Jelas kita masih lagi melihat MCA dan MIC sukar untuk menyaingi DAP, terutamanya dalam persaingan merebut kerusi-kerusi yang majoriti pengundi bukan Melayu ataupun campuran itu tinggi, terutamanya yang berada di kawasan-kawasan bandar di dalam Parlimen Kota Melaka dan juga di Hang Tuah Jaya. Jadi di kawasan-kawasan ini barangkali Barisan Nasional mesti mengharapkan parti-parti komponen bukan Melayu itu mampu mengumpulkan calon yang boleh menyaingi kredibiliti calon-calon yang dikemukakan oleh Pakatan Harapan terutamanya daripada DAP. Walau bagaimanapun kita masih menantikan ya Fauzi, apakah Barisan Nasional mampu untuk mengumpulkan calon-calon bukan Melayu yang berketerampilan, yang berkredibiliti, dan yang paling penting mereka ini sangat diperlukan bagi memastikan Barisan Nasional menang pilihan raya, kerana persaingan bagi Barisan Nasional ini barangkali sangat teruji di kawasan bukan Melayu bagi memastikan 15 kerusi yang diperlukan untuk membentuk majoriti sekaligus membentuk kerajaan negeri itu diperlukan. Kerana jelas pilihan raya negeri Melaka ini sangat terbuka, masing-masing hanya memerlukan lebih kurang 2-3 kerusi saja seperti mana yang kita faham kedudukan sekarang.
BN dan PN memiliki 13 kerusi dan juga Pakatan Harapan memiliki 11 kerusi. Mana kalau kita congak itu BN hanya memerlukan 2 kerusi dan juga Pakatan Harapan hanya memerlukan 4 kerusi. Kalau kita ambil 4 yang bebas itu barangkali menjadi kerusi rebutan kerana 2 daripada UMNO ada di situ dan juga 2 yang dimenangi oleh Pakatan Harapan Menerusi Bersatu dan juga DAP terutamanya di Pengkalan. Waktu itu sangat-sangat kritikal bagi perebutan kerusi kali ini. Mujibu, apa dinamika politik baru yang boleh kita jangkakan? Tadi disebutkan kalau dilihat daripada susunan calon yang dikemukakan oleh DAP, kalau dilihat pada N07 Gadik dan juga N24 Bembat itu adalah kerusi yang agak goyah bagi DAP dan mungkin pada waktu ini dan juga telah pun dipetikkan, telah dikongsikan oleh Mujibu sebentar tadi pun, tiada kerjasama strategik antara PNBN juga akan mencorak politik baru khususnya melihat pada PRN Melaka ini. Jadi apa yang boleh kita jangkakan dinamika politik baru khususnya melihat kepada PRN Melaka nanti? Ya, saya berpendapat dinamika politik baru ini lebih melihat kepada kerjasama politik itu yang lebih anjal, yang lebih fleksibel disebabkan pembentukan kerajaan itu boleh berlaku tidak lagi seperti mana template yang dulu sebelum kepada pilihan raya, tetapi ia boleh diteruskan ketika ataupun selepas pilihan raya kerana apa yang jelas keterpecahan undi itu telah memungkinkan bahawa kerjasama itu boleh dibentuk pada bila-bila masa. Saya melihat dalam konteks ini lebih kepada apa yang berlaku di dalam konteks Muafakat Nasional apabila PAS yang cuba berusaha memastikan adanya kerjasama dan mengelakkan pertembungan dengan formula circle itu bagi mengelakkan pertembungan 3 penjuru kerana jelas pertembungan 3 penjuru akan merugikan parti-parti Melayu. Tetapi dalam masa yang sama juga UMNO melihat bahawa sentimen semasa barangkali memihak pada mereka dan yakin barangkali dengan 17 kerusi yang pernah dimenangi 2013 mampu diulangi pada PRN kali ini walaupun satu ketika jelas memperlihatkan bagaimana formula 244 yang dikemukakan oleh Datuk Seri Idris Harun ketika mengemudi Barisan Nasional ketika PRU 14 itu tidak menjadi, maka UMNO barangkali mencongak bahawa 17 kerusi yang cuba dimenangi bagi membolehkan mereka itu membentuk kerajaan itu barangkali boleh dilakukan. Tetapi itulah dalam keadaan sekarang dengan kekuatan Perikatan Nasional itu menerusi gabungan bersatu dan juga PAS barangkali sedikit sebanyak boleh memecahkan undi yang barangkali lebih besar berbanding dengan ketika PAS bertanding solo ketika 2018. Jadi di sini mungkin PH melihat kalau mereka mampu untuk mengeksploitasi beberapa isu yang saya lihat mungkin PH akan meletakkan calon yang boleh menang dan yang paling penting sekali dalam keadaan semasa yang saya lihat calon ketua menteri itu barangkali juga dilihat memihak kepada Pakatan Harapan berbanding dengan UMNO pada satu ketika yang rata-rata melihat calon ketua menteri itu masih lagi tidak dikemukakan dan nama-nama yang dikaitkan sebagai ketua menteri itu adalah satu nama yang barangkali kurang digemari, kurang diyakini dan kurang dipercayai untuk mengemudi kerajaan Barisan Nasional di Melaka. Jadi kalau boleh dieksploitasi benda ini maka barangkali PH ada harapan. Tetapi dalam keadaan semasa sentimen undi Melayu Islam itu barangkali masih memihak pada UMNO Barisan Nasional dengan baggage yang dibawa oleh PH terutamanya oleh DAP itu masih lagi berbekas dan kuat. Tetapi secara umum kita tidak boleh mengatakan bahawa angkubah-angkubah ini akan memberikan keputusan yang sepatutnya berlaku kerana dalam pilihan raya macam-macam boleh berlaku. Faktor-faktor luar jangka, faktor-faktor semasa itu juga boleh mencorakkan dan menentukan keputusan pilihan raya di kelak. Walau bagaimanapun kita masih lagi melihat pilihan raya Melaka ini adalah satu pilihan raya yang terbuka, maka sesiapa pun masih boleh memenangi pilihan raya itu. Cuma kalau kita lihat dalam konteks DAP terutamanya Fauzi menyebut tadi Dun Bemban dan juga Dun Gadik itu jelas DAP meletakkan calon yang begitu popular, mengekalkan S. Swaminathan dan juga memindahkan Take of You daripada Bandar Hilir
seorang calon yang sudah lama bertanding di Bemban menggantikan Wong Pok Tin itu barangkali satu strategi bagi memastikan Bemban itu kekal di situ kerana merasakan bahawa Dun Pandahili ini tidak akan dijejaskan oleh mana-mana cabaran kerana DAP begitu kuat di situ dan juga memastikan bahawa Gadik itu dikekalkan kerana kemampuan G. Saminaden itu memenangi dan merampas kerusi itu di ketika PRU ke-14 yang lalu. Okey, baik. Terima kasih Mujibur Abdul Muiz, penganalisis politik daripada UiTM yang berkongsi pandangannya melihat kepada pencaturan strategi parti politik dan juga dikongsikan juga sebentar tadi berkaitan dengan bagaimana untuk membaca sentimen pengundi sebelum hari penamaan calon PRN Melaka. Baik, cerita berhad seketika kembali lagi selepas ini.